أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن بلدنا وعن جميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum fi barnamajina al-yawmi istiyab hari insyaallah ta'ala Hudal Quran. Program Huda Al-Quran baru lepas raya. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Insyaallah al-kullu bi khairin wa sihatin wa afiyah. Wa kal'adah, yang belum siap ambil Al-Quran, hari ini kita baca tadabbur dalam surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah bukan surah yang banyak ayat Al-Quran dalam ini. Dia mungkin 26 ayat sahaja, tetapi banyak ibrah, banyak manfaat ilmu di dalam surah ini. Khusus surah ini ada fadl. Surah ini dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hikmah, dalam al-athar, kalau budak kecil menangis banyak tak tidur, baca surah Al-Ghashiyah. Bila dengar surah Al-Ghashiyah terus tidur. Itu ubat budak kecil kalau dia nangis sangat. Baca surah Al-Ghashiyah atau buka surah Al-Ghashiyah sebelum dia tidur. Boleh anak dengar surah Al-Ghashiyah terus tidur. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi satu surah di dalam Al-Quran. Boleh tolong kita, tolong anak-anak kita kalau dia tak tidur atau ada apa-apa, baca surah Al-Ghashiyah. Okey, sebelum kita masuk tadabbur surah Al-Ghashiyah, kita nak Ustazah tarhib kawan-kawan. Selamat pagi, selamat hari raya. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dah bersama dengan kita. Umi kata Assalamualaikum sahabat pecinta ilmu. Ya, Alhamdulillah. So, hari ini ialah hari pertama untuk kita bersama dalam Huda Quran edisi baharu. So, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah kita kata mengikuti sepanjang Ramadan, dan apabila kita mula hari raya, rasa rindu dan sahabat-sahabat kita mencadangkan untuk kita buat pada sahabat-sahabat pecinta ilmu, buat pada tarikh yang sama, masa yang sama. Dan setelah kita meeting dan kita perhalusi, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan buat daripada Isnin sampai Jumaat pada setiap 6.30 hingga 7 pagi. Dan mungkin ramai yang tak samalah momentumnya macam Ramadan, tapi disebabkan kita nak dapatkan juga ruhul Al-Quran dalam bulan luar pada Ramadan, jadi kita paksa diri, insyaAllah kita nak memahami apa ayat yang kita baca. Jadi terima kasih kepada Umi yang telah tag. Ramai Umi tag kawan-kawan. InsyaAllah surah hari ini surah Al-Ghashiyah. Okey, sebelum tu kita akan habiskan dahulu juzuk 30. Okey, jadi ibu-ibu, kan hari tu last sekali kita berhenti pada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Jadi 3 hari kan sebelum raya. So kita akan habiskan surah ataupun juzuk-juzuk yang ke-30 ini. InsyaAllah kita akan mula dengan surah Al-Ghashiyah, iaitu surah hari kiamat. InsyaAllah nak tahu bersama, mari ambil Quran dan kita buka sama-sama. Jangan lupa sahabat-sahabat yang
Kak Norli, Kak Norli. Kak Norli kan? Kak Norli, apa khabar Kak Norli? Masya Allah. Kan, sabahal khair, kaifa haluki? Selamat hari raya. Jom kita surah Al-Ghasyiyah hari ini. Okay. Kal'adah sebelum kita nak masuk tadabbur, kita nak tahu dulu surah Al-Ghasyiyah surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Surah Al-Ghasyiyah surah Makkiyah. Turun di Makkah Al-Mukarramah. Turun di Makkah Al-Mukarramah. Khusus atau umum surah Al-Ghasyiyah ada 2 poin sahaja. Umum kita faham khulasa dalam bahasa Arab, khulasa surah Al-Ghasyiyah tu'alig mushkilatan, bagi tahu 2 masalah di dalam surah Al-Ghasyiyah. 1 poin hari qiyamah. Hari qiyamah ba'da an-nafkhah ats-tsaniyah, lepas an-nafkhah ats-tsaniyah ada 2 nafkhah. 1 nafkhah semua makhluk mati. Yang nafkhah yang nombor 2 semua orang keluar dalam al-qubur ke ardal mahsyar. Itu 1 poin. Yang nombor 2 poin yang nombor 2 at-tauhid. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini umum. Bila kita dah habis tadabbur surah Al-Ghasyiyah, kita ambil ini 2 poin yang faedah bila kita baca surah Al-Ghasyiyah, dah ada dalam akal kita maksud surah Al-Ghasyiyah. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah khitab للنبي صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah awal ayat, macam mana awak tahu Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah nama hari qiyamah. Nama dia hari qiyamah. Nama Al-Ghasyiyah, nama Al-Qari'ah, nama Az-Zalzalah, nama Al-Haqqah. Ini nama hari qiyamah. Al-Ghasyiyah ada madlul di dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa nama dia Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah bila orang nampak depan mata dia hari qiyamah, dah macam gatuh, tak nampak. Al-Ghasyiyah yudawwih, ma makna yawma alaih, Pingsan. Pingsan terus. Itu hari qiyamah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah, sifat atau nama hari qiyamah, wujuhun yawma idin khashi'ah. Wujuh, muka. Wujuhun yawma id khashi'ah. Maksud khashi'ah bukan di dalam salat kita nak khusyuk, kita nak sakinah dan tama'nina waktu salat, khusyuk, ada yakin kita buat ibadah. Tetapi khusyuk, khashi'ah hari qiyamah bukan macam khashi'ah waktu kita buat salat. Sebab ayat nombor 2 wujuhun yawma idzan khashi'ah ini khusus orang kafir. Orang kafir. Ulama al-lughah, ulama bahasa Arab kata kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini baca wujuhun, muka sahaja. Kenapa tak baca macam orang atau kaki atau tangan atau perut atau semua badan orang? Tetapi dia kata, dia berfirman wujuh min bab itlaq al-juz wa iradat al-kull. Min bab itlaq al-juz, juz al-shay. Al-wajh kita muwajahah. Kita waktu salah wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Bila kita nak niat salat, Allahu akbar, wajjahtu wajhiya. Wajhi, al-wajh, muka. Muka orang kafir hari qiyamah khashi'ah, maksud bukan macam muka waktu dunia, waktu dia buat dosa, waktu dia sombong, waktu dia tak buat ibadah, dia tak fikir mungkin dia mati, dia tak fikir mungkin ada hari qiyamah atau tidak.
Dia tak fikir ada apa lepas orang mati. Dia tak fikir. Dah khusyuk macam bila orang nampak, oh kesian ini. Tetapi hari qiyamah dah depan Allah Subhanahu wa taala. Dah nampak depan mata dia apa yang dia buat. Itu wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kita nak tahu apa sebab khusyuk orang kafir hari qiyamah? Apa sebab? Tafsir ini ayat nombor 3 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah." Dia dah buat amal. Wujuh orang kafir dah buat amal di dunia, tetapi amal ini yang tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tak terima. Dah buat amal banyak, dah penat. Nasibah, penat. Nasibah dalam tafsir ini, nasibah, penat. Itu amal orang kafir. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dia dah buat amal, bangun pagi sampai malam, kadang-kadang dia kerja malam, kadang-kadang buat masalah, buat fitnah, buat dosa. Dia tak fikir. Bila dia nampak, dah tak boleh balik ke dunia nak buat amal saleh. Tak. Dah ada azab. Ayat nombor 4, tasla naran hamiyah. Tasla, muka orang kafir dah masuk dalam neraka wal'iyadu billah. Naran, nar dalam bahasa Arab, neraka, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam neraka ini bukan azab sahaja, makan azab, minum azab, semua yang ada dalam neraka azab. Itu sebab apa? Sebab amal yang tak baik di dunia. Sebab amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak rida. Sebab amal yang orang bila nampak buat macam ini amal yang tak baik. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi azab hari qiyamah. Tasla naran hamiyah tusqa. Nampak? Tusqa min ainin aniyah. Itu muka orang kafir atau orang kafir umum yang tak buat amal saleh, yang tak masuk Islam, yang tak ikut syariah, yang tak hormati Allah dan Rasuluhu dan agama. Itu sifat dan azab hari qiyamah. Tusqa min ainin aniyah. Bila dia haus, bukan macam orang mukmin di dalam syurga ma'al kautsar, salsabil. Tak. Itu tusqa min ainin aniyah. Itu sifat ahli naraka wal'iyadu billahi min dhalik. Laisa lahum ta'am. Tidak makan dalam neraka. Tidak ada restoran, tidak ada kidai, tidak ada uldan mukhalladun, tak ada semua ini. Semua tak ada. Yang ada apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari' itu satu buku yang tak payah. Ada di negara Arab ada. Dia dekat Hijaz. Pokok dhari' tu, pokok dhari' tu ada dekat bumi Hijaz. Kalau nak, jom naik kapal terbang pergi sana. Allahu Akbar. Lepas COVID-19, bateri lagi 10. Bateri yang IG. Ada lagi insya-Allah. Okay. Terima kasih kepada sahabat-sahabat IG. Fauda 682, Imran Al-Muslim, terima kasih. Boleh like, boleh follow Instagram Ustazah Nurul Hidayah. Kalau siapa yang baru bersama dengan kita, jemput juga kawan-kawan semua untuk like live FB ini di FB. Terima kasih Kak Umi, terima kasih Kak Emma. Kita nampak Kak Emma tadi. Masya-Allah. Selamat pagi Kak Emma. Selamat pagi, selamat Hari Raya semua. Hari Raya dekat dalam Facebook je lah kita ya. Alhamdulillah. Baik, tadi Ustaz sebut pasal Dhari'. Dhari' itu satu pokok. Pokok tu memang ada kat negara Arab. Boleh cari dekat kat Google lah kan. Nak naik kapal terbang pergi sana tak sampai pula kan. Jadi pokok tersebut memang ada pada hari ini. Kalau dia basah, dia nama dia apa Ustaz?
الشفير. Syafir. الشفير. Syafiq. الشقير. الشقير. Syafir. Macam lain je tu. Bukan lain, itu nampak ini. Mana? Dia ada tulis ke? Ada tulis. Dia. من ضريع وقال في الحاقة ولا طعام إلا Shibrik. الشبرقة. Suka hati dia. Tu nak rasa macam wujud lain. Shibrik. Nama pokok ni, kalau pokok ni dia belum kering lagi, nama dia Shibrik. Shin ba ra qaf. Shibrik. Kalau dia kering, pokok tu kalau dia hidup, dia akan kering. Dia kalau mati dia akan kering. Nama dia Dhari'. Bahasa Arab ni orang kaya. Kalau macam tamar kan, apa nama, kita makan kurma. Kurma tu kering. Yang dah kering. Kalau dia basah, dia tak nama kurma. Nama dia apa Ustaz? Munasif. Munasif nama dia. Boleh jadi rutab. Betul. Dia nama dia lain. Maksud dia kering dengan basah dia nama lain. Jadi kalau kita dalam riwayat al-kurma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu ammatakum. Al-amma makcik an-nakhlah. Ibu an-nakhlah hadi. Itu maksud al-kurma dan al-amma. Sebab dia tolong bagi kita makan. Kalau kita makan sikit 3 kurma, mungkin kenyang. Itu nama sebab ta'lil al-ism. Betul. Cantik bahasa Arab lah. Bahasa Arab punya kaya. Okey. Pohon Dhari' ni, pohon dia boleh cari dekat dalam bahasa Arab Dhad Ra Ya Ain pada ayat Dhari' pada ayat 6 tu. Cari dekat dalam Google. Dia akan keluar terus. Dia pokok dia tu bau dia buruk, bau dia tak best. Kalau busuk. Makan dia bau dia busuk, bau dia busuk. Kalau makan pahit, dan bukan sekadar pahit saja, rasa apa? Dia punya kepahitan dia tu rasa macam terus rasa nak pingsan. Sampai macam tu. Nak katanya walaupun dia ada dekat dunia ni, haiwan-haiwan takkan dekat pun dengan pokok tersebut. Jangan kata makan. Haiwan haiwan dia tak akan dekat pun dengan pokok tersebut. Okey. Okey, boleh dah. Sebab apa? Okey. Masuk ke sini. Harap-harap. Sebab punyalah pahit, punyalah busuk, dan tambah lagi dia ada duri. Ada duri pada pohon tersebut. Dan pohon inilah yang ada dekat dalam neraka, yang menjadi makanan kepada orang-orang yang dibakar dalam neraka yang sangat panas. Bila dibakar, dibalun dengan binatang-binatang yang menyakitkan, dibalun duduk dalam api panas, maka berasa lapar. Tapi lapar tersebut mereka cari nak makan, tapi yang ada hanyalah apa nama Ustaz? Buah ni, pohon Dhari' ada, lepas Rislin, lagi satu Zakum. Ini antara pohon-pohon di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak akan berjumpa dengan pohon-pohon ini. Okey. Itu makan di dalam ahli neraka wal iyazu billah. Tak ada manfaat. Tak kuat. Tak sihat. Tak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 7, la yusminu wa la yughni min ju'. Dan orang kafir bila masuk neraka wal iyazu billah lapar sangat. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman di dalam Al-Quran, la yusminu wa la yughni min ju'. Ju' lapar sangat. Tetapi bila dia makan al-dhari' dengan makan az-zaqum, dengan makan al-ghislin, dia tak ada manfaat. Tak ada. Bila dia makan macam gemuk, tidak menumbuhkan daging, ya, betul, dan tidak menghilangkan lapar. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi azab ahli neraka wal iyazu billahi min dhalik. Ulama tafsir kata itu darakat ahli neraka wal iyazu billah. Yani ahli jannah, ahli syurga ada maqam, Illiyin, Al-Firdaus, An-Na'im, itu nama maqam. Tapi ahli neraka wal iyazu billah darakat, bawah. Ada al-jahim, ada al-hutamah, ada ladha. Itu
darakat bawah. Dalam satu darakah ada makan, satu makan. Mungkin satu darakah ada ta'am zaqqum, makan zaqqum. Ada satu darakah yang bawah ta'am ghislin. Ada satu darakah yang bawah lagi ta'am dhari'. Itu Allah Subhanahu wa taala yang susun. Dan di dalam neraka wal iyazu billah, macam mana ada makan dalam neraka? Kita nampak tak di dunia bila ada api, tak ada apa-apa, dia makan semua. Kalau ada rumah ada api, dah semua dah habis. Macam mana di dalam neraka wal iyazu billah? Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai. Dalam neraka ada makan, ada minum yang untuk orang kafir, ada ulat ada di dalam neraka, ada aqrab. Tak tahu dalam bahasa Melayu nama aqrab. Kala jangking itu di dalam neraka. Dia tak mati. Allah Subhanahu wa taala sana untuk azab ahli neraka wal iyadu billahi min dhalik. Yang bunya ini Allah Subhanahu wa taala, dan bagi izin ini Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tak buat amal rida Allah Subhanahu wa taala, yang tak buat amal untuk manfaat di dunia dan di akhirat, itu masuk neraka wal iyadu billah. Itu sifat ahli neraka wal iyazu billah. Okey. Nombor 2, kita nak masuk sifat ahli syurga. Sifat orang mukmin. Sifat ahli Allah yang buat amal di dunia, tetapi maksud amal ini rida Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pecahkan sikit. Boleh. So daripada ayat pertama Allah tanya dekat Nabi, adakah kamu tahu tentang, adakah sudah sampai kepada kamu tentang berita hari kiamat? Itu ayat pertama sahaja. Jadi start daripada ayat kedua sampailah ayat kedua sampai ayat ke-7. Ini semua tentang neraka. Okey? Oh, sound kurang clear ya? Oh ya ke? Masya Allah Ustaz Nabil. Masya Allah. Ni dari sahabat kita daripada Brunei pun ada ni. Masya Allah. Puan Nur, ya Allah. Okay. Selamat hari Suara raya. tak apa kuat ke? Sahabat-sahabat yang lain suara okey tak? Harap-harap okey lah ya. Okey, selamat hari raya semua. Ayat 2 sampai ayat 7 ialah tentang neraka ataupun orang yang zalil ataupun khasyi'ah, iaitu maksud orang yang terhina. Dan ayat ke-8 sampailah ayat ujung ayat kita ayat 16 ini Ustaz kan? Betul. Ayat 8 sampai ayat 16 ialah tentang orang-orang yang ditinggikan oleh Allah, yang dapat nikmat oleh Allah. Nah, jadi boleh pecahkan ayat tersebut. Ayat 1 ialah berkaitan dengan hari kiamat. Jadi apa yang akan berlaku selepas hari kiamat? Dua golongan, wujuhu yawma idzin khasyi'ah, iaitu orang yang terhina, dengan lagi satu wujuhu yawma idzin na'imah, iaitu pada ayat ke-8 sampai ayat ke-16. Jadi Ustaz akan masuk ni, sedia nak cerita pasal syurga ni. Subhanallah, harap-harap kita dapat masuklah ke dalam syurga yang Allah ceritakan dalam surah Al-Ghashiyah. Okey, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Insya-Allah kita minhum. Amin ya rabbal Insya-Allah. alamin. Wujuh yawma idzin na'imah. Wujuh yawma idzin na'imah. Saya dengar khasyi'ah. Insya-Allah kita minhum. Na'udzubillah min dzalik. Insya-Allah nakun minhum. Ya, insya-Allah. Tak ada anak Asma anta taqul khasyi'ah dah minhum. Okey tak? Kenapa Ustaz? Cuba ya. Okey. Suara okey, mungkin orang Itu sifat ahli syurga, sifat orang mukmin yang buat amal untuk rida Allah Subhanahu wa taala. Wujuh, muka. Nampak dalam ayat nombor 2 di dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ini wujuhun yawma idzin na'imah. Ada nikmat Allah Subhanahu wa taala nampak dalam muka
Dalam muka dah ada cahaya, handsome, kalau lelaki, kalau perempuan cantik sangat. Betul. Sebab apa? Hari kiamat orang macam itu. Sebab amal di dunia. Amal yang buat di dunia. Itu sebab qiyamul lail, salat, puasa, zakat, haji, qiraat al-Quran, zikir, silatul rahim, semua buat. Amal ini dah nampak dalam muka hari kiamat. Bila kita bangun di dalam al-kubur, tak takut. Tak takut. Dah ada nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam muka. Bila orang nampak, Masya Allah, ini orang kaya. Kalau orang nampak zaman sekarang, oh, dah muka Masya Allah, ini orang kaya. Nampak macam mana muka? Tapi kalau dia orang fakir, miskin, tak ada duit, dia macam tak. Muka dia macam kisia. Nampak? Dah ada nikmat. Itu orang mukmin. Walau dia orang fakir, walau dia orang miskin, walau dia ada yani apa-apa, tapi dia buat amal saleh. Itu satu alamat wujuhun yawma idin na'imah. Sifat ahli syurga. Lisa'yiha wujuh an-na'imah. Sebab apa? Sebab amal. Sebab amal dia. Lisa'yiha, sebab sa'i. Kita cari rezeki, is'i. Kita buat ibadah, jom, jangan malas. Kita puasa, ambil sebab. Bangun sahur dan sebelum buka puasa, doa, ambil banyak sebab. Itu as-sa'i. Itu as-sa'i. Kita dengar as-sa'i baina as-safa wal marwa di Makkah sahaja. Itu as-sa'i untuk ibadat al-haji. Ibadat al-haji. Ta'bi as-sa'i lil-amal. Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Melayu usaha lah. Usaha. Usaha. Okey, di dalam surah Al-Mulk. Bukan dalam bahasa Melayu, dalam surah Al-Mulk. Nak cakap lisa'yiha ni maksudnya atas Allah bagi nikmat tadi kepada dia, atas usaha dia yang mana Allah berkati usaha dia. Okey. Lisa'yiha radiyah. Sebab kita buat amal yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Bila Allah Subhanahu wa taala ridha, apa yang bagi kita? Fi jannatin aliyah. Jannah, syurga. Fi jannatin aliyah. Orang yang muka cantik dan handsome dan buat amal Allah Subhanahu wa taala ridha, dia bagaimana hari kiamat? Masuk mana? Fi jannatin aliyah. Jannah, syurga yang tinggi sangat. Siapa yang masuk tinggi syurga ini? Yang buat amal di dunia. Yang buat amal di dunia, amal saleh, syari ridha Allah Subhanahu wa taala. Buat banyak amal yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sifat di dalam syurga. Macam sifat ahli neraka, ada makan zaqum, ada makan ghislin, ada makan zaqum. Itu di dalam neraka wal iyazu billah. Ahli syurga juga ada sifat. Macam mana sifat ahli syurga? La tasma'u fiha laghiyah. Tak dengar dalam syurga ada masalah atau ada apa-apa. Tak ada. Tak ada di dalam syurga laghiyah. Laghiyah walau satu kalimah yang tak baik. Satu kalimah tak ada. Semua yang ada di dalam syurga jaza, nikmah. Nikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi hadiah. Bagi atau beri? Boleh. Okey. La tasma'u fiha laghiyah. Itu khitab li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar dalam syurga ada apa-apa. Semua baik yang ada di dalam syurga. Fiha, dalam syurga. Fiha ainun jariyah. Dalam syurga ada
ain, Mata air mata air. mata air, Air yang mengalir, bukan nahrun. sungai. Yalah, tapi kat sini disebut ain. Fiha ainun jariyah. Al-ain al-jariyah dia macam sungai, tetapi dalam Sebab bahasa kalau Melayu ainun memang air mata air. Mata air ni sumber allazi ينبت الماء بعدين بكثرة هذا العين لاري. ويكون نهر ونهر هذا يمشي ويسمى جارية. اوكي. فهمت؟ ولكن العموم الاسم العموم sungai ya. sungai, tapi kalau kat sini ainun. Okey. Fiha ainun jariyah. La nakhtalif sama ustazah tak gaduh macam satu tafsir ini. Tapi itu maksud yang kita nak faham. Maksud ainun jariyah dalam bahasa Melayu, al-ain nama lain. Dalam bahasa Arab al-ain nama lain. Tetapi kita faham yani intinya maksud ainun jariyah ainun mata. Mata air ni. Mata air. Ainun mata air, bukannya mata ni. Mata air yang ada banyak yang air keluar. Banyak air yang keluar. Orang Melayu faham mata air. Faham? Okey. Fiha ainun jariyah. Ainun jariyah ini ikut orang yang masuk di dalam syurga. Bila dia haus, air dah terus ikut dia. Sebelum dia cakap, dah ada niat, ada azm. Dalam hati ada azm. Nak haus, nak minum. Okey. Fiha ainun jariyah. Fiha fiha di dalam syurga sururun marfu'ah. Surur katil. Kita nak lihat di dunia ada katil, tapi yang di dalam syurga kita tak nampak. Tapi kita baca dalam Al-Quran fiha sururun marfu'ah. Marfu'ah ulama tafsir kata irtifa' as-sarir كارتفاع السماء عن الأرض. Sarir katil dia tinggi macam langit. Tinggi macam langit. Ki bumi. Nampak macam mana bumi di mana? Sarir katil di dalam syurga macam langit. Itu siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Itu jaza, itu nikmat untuk orang mukmin. Wa akwabun mawdu'ah. Akwab, syawan. Kita tahu syawan di dunia, nampak ada syawan. Wa akwabun mawdu'ah. Mawdu'ah di mana? Di dalam syurga atau di dalam Al-Kautsar atau di mana? Akwab, syawan ini ada dekat air. Air mata. Mata air lah. Mata air atau lah. لا يشرب شيء وهو إنكار هو نكرة. توضحي لهم أكثر في تخلصوا بعدين. أوكي. وأكواب موضوعة. أستاذة ديانا saya habis. نكرة. Okey. Dia nakira. Maksud mawdu'at, tetapi kita tak tahu mana. Depan pintu syurga atau dalam air atau dalam dekat katil di dalam syurga. Kita tak tahu. Okey, tetapi bila orang mukmin dia nak minum, itu cawan datang ke orang mukmin. Cawan dia ambil air diri dan datang ke orang mukmin, ke wali Allah. Dia datang sendiri. Orang mukmin apabila ahli syurga nak tak pergi, dia tak pergi. Tak payah pergi dan tak payah. Betul. Tak payah isi pun. Kalau kita hari ni kita nak air, kita kena pergi dapur. Betul. Kita kena pergi buat teh tu. Kena minum. Kadang-kadang minum tak cukup, pergi lagi dapur. Betul. Kadang-kadang terlebih membazir pula. Tapi Allah bagi dekat syurga gelas yang ada tu dalam bentuk wa akwabun mawdu'ah. Kat mana-mana pun ada. Kalau kita nak kat mana, gelas tu akan datang pada kita dan Allah letakkan siap-siap dalam gelas tersebut. Air tu cukup. Betul. Tak terkurang dan tak terlebih daripada apa yang kita nak, ikut kehendak kita.
Betul. Subhanallah. Wa namariqu masfufah. Namariq, bantal yang kecil susun di dalam syurga. Wa namariq, namariq bantal kita nampak di dalam rumah ada bantal. Namariq jam, mufraduhu numruqah. Numruqah. Mufraduhu numruqah. Namariq jam, banyak bantal yang kecil tapi susun. Nampak mana? Kalau ada di dalam rumah banyak bantal yang kecil dan susun. Masuk al-bahjah was surur di dalam hati orang yang di dalam rumah itu. Wa namariqu masfufa, susun. Allah Subhanahu wa taala yang susun ini jaza li ahli syurga. Wa zarabiyu mabthutha. Zarabi sujad, macam as-sujad, sajadah yang besar, bisat. Kapet. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi di dalam syurga untuk ahli syurga. Mabthuthah, banyak di dalam syurga. Ada sini, ada sini, ada sana, ada semua yang ada ini Allah Subhanahu wa taala yang bagi jaza orang mukmin yang buat amal Allah Subhanahu wa taala ridha di dunia dan di akhir. Itu sifat ahli syurga. InsyaAllah kita nakuna minhum. Alhamdulillah. Setelah kita daripada ayat pertama sampai ayat 16 yang Allah ceritakan kepada kita bagaimana hari akhirat, hari kiamat. Allah tanya kepada Nabi, kita recap sikitlah apa Ustaz cerita. Al-Ghashiyah itu ialah nama lain bagi kiamat, iaitu hari pembalasan, hari yang sangat dahsyat yang berlaku selepas nafkhatus tsaniyah, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian kita masuk wujuhu yauma idzin khashi'ah, ada dua, khashi'ah, dan kemudian pada ayat ke berapa ni? Wujuhu yauma idzin na'imah khashi'ah, ayat 8. Okey, so orang yang pertama, muka mereka dalam keadaan yang terhina. Kenapa mereka terhina? Kerana mereka buat kerja kat dunia ni. Amilah, ayat 3. Amilatun, mereka ni memang bekerja keras kita tengok. Tapi masalahnya mereka bekerja keras sehingga nasibah, sehingga nampak sangat mereka kepenatan. Rasa nampak dia tu, woi dahsyat dia ni buat kerja. Tapi kenapa? Kalau kita tengok orang kerja keras ni bagus kan? Tapi dia bekerja bersungguh-sungguh sampai nampak kepenatan dia tu untuk sesuatu yang hanyalah di dunia. Untuk sesuatu yang memenuhi nafsu mereka. Yang kadang-kadang kalau kita tengok antara yang disebutkan oleh Syekh Yasin ialah pihak Khawarij, iaitu mereka yang memusuhi Sayyidina Ali alaihi salam ataupun radhiyallahu anhu. Nampak mereka ni macam bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya mereka ini berada dalam keadaan yang sesat dan mereka menyesatkan orang lain, puak Khawarij. Dan juga pada hari ini mereka yang mengaku mereka ini berjuang kerana Allah, tapi hakikatnya mereka tersesat jauh daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan kita harap kita berpenat-penat dekat dunia ni, biarlah penat-penat kita suatu penat yang diredai Allah, iaitu pada ayat yang ke-9, li sa'iha radiyah. Biar kita usaha sesuatu yang Allah redha. Kita tak nak kita jadi pada ayat ketiga, iaitu kita bekerja penat hidup dekat dalam dunia ni, letih, tapi sesuatu yang membawa kita kepada kehinaan di akhirat sana. Tasla naran hamiyah, ada 3 qiraat pada tasla, tusla, apa lagi satu tak ingat. Ada 3 qiraat. Yang mana seseorang yang tadi hina tadi, seseorang yang tadi dia buat kerja hanya kerana nafsu dia, hanya kerana dunia dia rasa macam dia dalam jalan Allah, tapi sebenarnya dia dalam jalan syaitan. Mereka ini tak ada tempat lain. Mereka akan sampai, mereka akan dimasukkan tasla, masuk ke mana sahabat-sahabat? Masuk ke dalam nar.
dalam neraka. Kalau sebut neraka pun panas dah. Tapi Allah tambah lagi sifat neraka tersebut. Narun hamiyah. Yang sangat-sangat panas. Yang menyala-nyala kepanasannya. Takut tak takut kita. Kalau api ada, kita tak akan dekat. Tapi bukan masalah dekat saja. Kita kena campak dalam neraka. Orang yang kafir kena campak ke dalam neraka. Orang yang tak duduk dalam jalan Allah, duduk dalam jalan hawa nafsu, jalan dunia, jalan syaitan, semua dia campak ke dalam nar, yang mana sifatnya hamiyah. Sifat neraka lagi, tusqa. Dalam neraka mereka diberi minum. Allah bagi minum. Tusqa, siapa yang bagi minum? Allah, betul tak? Betul. Yang memberikan minum kepada ahli neraka Allah. Tapi air min ainin, daripada mata air ataupun sumber air yang apa? Yang aniyah. Apa maksud aniyah? Sahabat-sahabat pergi dapur, pergi buka, pergi masak air. Sekarang pakai kuku kan? Ini tak cukup panas. Pakai kuku, pakai kowe. Pergi dekat api apa orang kata? Api betul tu lah kan? Buka air, kalau sampai 100 darjah Celsius, dia akan apa? Menggelegak macam tu kan? Maksud dia sampai apa? Maksimum dah. Itulah maksud aniyah. Yang kalau kita dah sampai dah menggelegak macam tu, kita akan apa? Matikan. Tapi ini tidak dimatikan. Api tadi walaupun panas, dia akan terus dengan kepanasannya. Dan itulah yang dinamakan aniyah. Hadis boleh tolong ni? Lagi satu lampu lighting. Laisa lahum. Laisa maksudnya tiada, tak ada. Lahum itu kepada ahli jahannam, kepada orang yang berada di dalam neraka. Laisa lahum, tak ada pada mereka itu ta'amun, tiada makanan, tiada roti. Ustaz sebut tadi apa? Nasi apa? Laisa lahum ta'amun. Ustaz bagi contoh apa tadi? Tak ada restoran. Tak ada restoran. Ustaz kata tak ada restoran. Bilik makan. Tak ada nasi Arab, tak ada ketupat kan. Laisa lahum ta'amun illa, kecuali min dhari', iaitu yang kita sebut tadilah, tumbuh-tumbuhan yang makan menyakitkan. Dan Allah sebut pada ayat tersebut, la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak akan menumbuhkan daging-daging, yang tidak akan menggemukkan, dan tak juga hilang kelaparan. Wujuh yauma idzin na'imah. Baik, habis dah tentang ahli neraka. Kita masuk kepada ahli syurga, yang mana mereka ini wajah mereka itu penuh dengan kenikmatan. Na'imah. Na'imah bermaksud na'im, iaitu yang penuh dengan kenikmatan. Bermaksud juga dia bersinar-sinar, terang mukanya. Itulah maksud orang yang berada dalam keadaan yang nikmat dekat akhirat sana. Lisa'yiha radiyah. Bukan kerana apa? Kerana mereka sendiri yang buat sesuatu yang Allah redha. Jadi sahabat-sahabat, tipsnya kita hidup dekat dalam dunia, sebelum lakukan sesuatu perkara, kita tanya diri kita. Jangan tunggu nanti Allah tanya kita, malaikat tanya kita, kenapa kamu buat perkara ni? Kita sekarang ni, kita tanya diri kita, aku buatnya Allah redha tak? Contoh saya cakap betul-betul. Saya dengar ustaz buat huda Quran ni. Ada orang kata, ustazah dengan ustazah buat ni, ada orang bayar ke? Tak ada. Tak ada. Betul tak ustaz? Tak ada orang bayar. Tapi kenapa kami buat? Satu je. Kita sebelum kita nak buat sesuatu, kita tanya diri kita, kalau aku buat benda ni, Allah redha tak? Kalau Allah redha, buatlah. Kalau kita buat sesuatu, kita tanya diri kita, kalau aku buat ni, rasanya Allah makin marah, tak ada redha Allah pada perkara tersebut, tinggal. Keredaan Allah dalam usaha ataupun apa amalan yang kita lakukan, itu adalah benda yang membezakan kita untuk mendapat nikmat ataupun untuk mendapat laknat daripada Allah. Fi jannatin 'aliyah, yang tadi naran hamiyah, betul tak? Mereka duduk dekat dalam mana? Dalam neraka. Tapi orang yang mukanya bercahaya, orang yang muka ni kenikmatan ini, mereka duduk dalam apa? Jannah, dalam syurga. Syurga tu tinggi. Ustaz sebut tadi, neraka itu darakat. Betul. Neraka itu di bawah.
asfal safilin. Tapi kalau jannah itu di maqam dia maqamat tinggi. Kat dunia pun kalau boleh kita nak tempat yang tinggi, betul tak? Kita nak nak nombor 1 kalau periksa. Kalau dapat jawatan, nak jawatan tinggi, tak ada orang kan. Assalamualaikum, bos, saya nak turun jawatan lah, nak jadi, saya sekarang ni jawatan saya pengurus besar, saya nak jadi kerani lah. Saya dah lama sangat ingin nak jadi kerani. Ada tak orang macam tu? Yang ni minal mislu Haji Khairul yurid yakun mislul ain. Mawjud am tak? Janganlah, tak ada lah kan. Tak ada sebab dia orang kat dunia semua nak yang tinggi dari sudut jawatan. Kalau nak kaya, nak jadi makin kaya. Tapi di akhirat Allah jadikan siapa yang duduk dekat dunia tu tempatnya tinggi. Sebab syurga tu tempatnya tinggi. Kalau siapa yang duduk dekat neraka tempatnya rendah di bawah. La tasma'u fiha laghiyah. Tak ada benda-benda yang perkataan-perkataan yang menyakitkan, tak ada perkataan-perkataan yang buruk. Dekat neraka tak sebut koyak. Alamak, termasuk isu tu. Tak apa. Tak nak masuk pasal isu tu. La tasma'u fiha laghiyah. Dekat neraka, dekat syurga tidak ada apa-apa pun benda-benda yang lara, benda-benda yang sia-sia. Fiha ainun jariyah, dan di sana ada banyak sungai yang mengalir. Ada salsabil, ada sungai laban, sungai susu, ada sungai arak. Oh subhanallah, sungai-sungai itu semuanya menyebabkan kita rasa tenang, kita rasa indah dengan suara sungai tadi. Dan kalau kita nak minum, kita boleh minum. Dan bestnya, kalau kita tengok sungai yang berada di dalam syurga ni, siapa yang minum dia tak akan kencing. Betul. Tak perlu perkumuhan dekat dalam badan kita. Kita minum kat dunia lagi banyak, kita minum lagi banyak lah kena pergi toilet. Doktor kata baiklah banyak-banyak pergi toilet daripada pergi hospital, kata doktor lah. Maksud minum tu minum air masak lah kan. Tapi kalau dekat syurga, minumlah berapa banyak sekalipun, kita tidak pernah, kita tak akan tak perlu berkumuh, tak payah kencing, tak payah berak. Fiha sururun marfu'ah. Tanyakan kepada diri kita, bagaimana keadaan kita kalau kita diletakkan di hadapan kita katil yang banyak, dan katil tersebut ada yang tinggi. Yang tinggi tu harganya mahal, dan kita pasti seronok. Dan ada dekat dalam buku ni dia kata mukallalatun bizabarjad wal yaqut. Mukallalatun bizabarjad wal yaqut. Zabarjad apa? الزبرجد نوع من أنواع الأشياء الثمينة. الزبرجد جزء من الماس، الذهب، macam. لكن هو النوع الأخضر الذي هو بشكل حلة الجنة. Okay, so dia daripada benda-benda yang mahal. Sarir tersebut, katil tersebut daripada benda-benda yang mahal, dan alaiha hurul ain. Betul. Dan dekat atas katil tu bukan sahaja ada katil saja, siap ada bidadari lagi dekat atas katil tersebut. Dan katil tersebut tinggi sangat, setinggi langit dan bumi. Apabila ahli jannah tadi dia nak duduk dekat atas katil, kan, macam mana dia nak panjat? Ada tangga ke, ada lift ke nak naik ke atas katil tadi? Rupanya katil tu akan turun. Katil tu akan turun dan dia pun naik atas katil tersebut, dan kemudian katil tu akan terus tinggi setinggi langit. Wa akwab mawdu'ah. Orang neraka tadi ada air, orang syurga ada akwab. Ada akwab atau perkataan kub. Kub ni adalah gelas, dan gelas itu mawdu'ah, dalam keadaan gelas tersebut Allah bagikan mawdu'ah, iaitu dalam keadaan nakirah, iaitu tidak ada alif lam. Ada alif lam tak? Mawdu'ah tak ada kan? Tak ada alif lam. Maksudnya ada banyak. Mungkin kalau kita pergi ke bilik, ada akwab tu akan datang, kub tu, gelas tu akan datang. Kalau kita pergi ke dapur, pergi mana-mana sahaja tempat dalam syurga itu, semuanya ada kub. Ya, ini kub ni pun menunjukkan bahawa tempat itu adalah tempat yang murih. Murayyah ya benih. Ya basha. Murayyah ya basha. Tempat yang, contohlah kan, orang pergi dekat Starbucks, orang pergi dekat
dekat kedai-kedai kopitiam. Apa yang best kat sana? Sebab dia ada air, dia ada cook, relax, minum kan. Ini menunjukkan bahawa syurga itu tempat yang paling relax. Tak payah nak sibuk-sibuk kan. Kalau orang pergi bertani, waktu bertani dia tak minum air macam tu, tapi selepas dia siap bertani, barulah dia minum. Dan minum apa? Minum syai. Minum syai tu bahasa Arab lah kan. Minum teh. Dia kata mengetih. Sebab apa? Lepas habis kerja dah. Jadi tempat di syurga adalah untuk orang berehat-rehat sahaja. Wa namariku masfufah, iaitu Ustaz dah sebut tadi, namarik ataupun namrukah ialah apa tu nama dia? Namrukah ialah bantal, bantal yang ada dalam syurga yang sudah masfufah, asal perkataan saf iaitu disusun. Kalau dekat dunia, kalau kita tengok tersusun bantal cantik, seorang perempuan yang nak layan suami dia akan susun bantal cantik, rasa macam tenang jiwa tengok. Dalam syurga Allah yang susun. Masfufatu minallah. Allah yang susun namarik tadi. Nampak indah, teratur dan tersusun. Bagaimana cantiknya hanya Allah yang tahu. Kita boleh gambarkan sahaja. Wazabariyu mabthusa wazarabiyu mabthusa wazarabiyu mabthusa mabthusa iaitu permaidani yang banyak dan sana sini ada semua kan. Nak kata tempat tu sangat eksklusif, dipenuhi dengan permaidani sana sini, dibentang dengan permaidani. Sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, sungai yang disebutkan tadi, apa lagi yang disebutkan tadi, katil yang disebutkan tadi, gelas yang disebutkan tadi, bantal, dan yang disebutkan tadi permaidani. 5 perkara ini walaupun namanya ada dalam dunia, tapi yang hakikat di syurga tidak ada satu pun sama macam apa yang kita gambarkan di dunia. Semuanya sama. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Itu dalam syurga. Fiha ma la 'ainun ra'at. Kita di dunia ada nama sahaja. Ya, betul, ada nama. Tapi yang kita nampak dalam syurga macam tak nampak di dunia. Betul. Wala khatara 'ala qalbi bashar. Tak dalam hati orang, mungkin dia tak fikir saya dah nampak macam ini dalam syurga. Itu Allah Subhanahu wa taala membagi hadiah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhir insyaallah نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا من الدعاء وبرفع البلاء ورفع الكوفيد-19 وأن يحفظنا ويحفظ ماليزيا والمسلمين أجمعين وأن يحفظ الإنسانية بشكل عام من هذا الوباء الذي أجعلنا في داخل البيوت. ولكن نحن نقول الحمد لله على كل حال وعلى بركة الله نبدأ اليوم بالبحث عن الرزق. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى. Jumpa esok saja, hari Sabtu Ahad cuti. مسرعة تجيب لهم الإجازة. شو تيا